Hai, selamat datang ke YouTube channel Atik. Semoga perkongsian ini membawa manfaat kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Apa khabar semua? Saya tahu memang dah agak lama sangat saya tak buat video ni. Sebabnya banyak benda lah nak kena settle sebelum ni kan. Jadi sekarang ni sebenarnya adalah waktu cuti semester. Yang pertama sekali lah kan, yang mula-mula saya nak cakap buat video ni kan, memang tahniah lah. Tahniah bagi sesiapa yang berjaya untuk memasuki IPG. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Memang tahniah setinggi-tinggi tahniah kepada sesiapa yang berjaya untuk memasuki IPG. Memang ternyata penat lelah korang membuahkan hasil. Walau mana pun IPG tu, dapat IPG kat mana pun, itu tak apalah. Janji dapat dah masuk IPG ni. Dalam banyak ramai orang yang memohon tu, korang adalah insan-insan yang terpilih untuk berada di dalam profesion keguruan dalam haluan IPG. Gitu. Dan korang kena kenang balik korang buat VP, korang buat BKF tu. Penat tu. Dengan berapa kali ada macam-macam kali drama lah jadi drama Okey, bagi yang tidak berjaya jangan risau. InsyaAllah akan pasti adanya hikmah di dalam setiap perkara yang telah pun terjadi. Mungkin jika bukan sekarang, mungkin nanti. Jika bukan pada haluan ini, mungkin pada haluan yang lain. Jika bukan dalam bidang ini, mungkin pada bidang yang lain. Dan kita kena ingat yang kita ini memang mampu untuk merancang. Namun sebaik-baik perancang adalah Dia yang Maha menentukan. Bersangka baik ya. InsyaAllah ada hikmah dalam apa yang terjadi. Okey, baik. Back to the topic. Okey, ini macam fakta-fakta yang menarik juga tentang IPG. Okey, iaitu saya nak cerita tentang IPG di Malaysia. Ada berapa buah ke semuanya? Yang ni waktu sebelum saya masuk IPG, saya macam tak berapa nak tahu sangat. Mungkin saya ni macam yang tak explore kan. Maybe saya ni macam tak berapa nak ambil tahu sangat kau, tak tahulah kan. Tapi saya rasa fakta ni perlu diketengahkan dan perlu diketahui oleh student-student yang akan masuk IPG ni. Jadi kat sini saya akan ceritakan IPGK, iaitu Institut Pendidikan Guru Kampus. Di Malaysia ada 27 buah kesemuanya. Kita akan lihat beberapa buah IPG yang ada di Malaysia. Menarik tu ya, menarik. Baik, yang pertama sekali kita akan bahagikan IPGK ini kepada 6 bahagian mengikut zon, iaitu zon utara, zon timur, zon selatan, zon tengah, zon Sabah dan juga zon Sarawak. Menarik bukan? Okey. Baik-baik, dah tak sabar tu. Okey, baik. Yang pertama sekali kita akan pergi melawat ke zon utara dahulu. Iaitu orang panggil utara mari. Gitu. Saya ni orang utara. Jadi cakap utara tu memang boleh sangat lah. Di zon utara kita ada 6 buah IPGK. Di sini zon utara ni melibatkan 4 buah negeri, iaitu negeri Perlis, Kedah, Penang dan juga Perak. Di negeri Perlis kita ada IPGK Perlis di Kangar, juga dikenali sebagai IPG Perlis. Itu di Perlis ya, ada 1 buah IPGK di situ. Kemudian di Kedah kita ada 2 buah IPGK, iaitu IPGK Darul Aman di Jitra atau juga dikenali sebagai IPDA. IPDA. Okey, kemudian kita ada di Sungai Petani kita ada sebuah IPGK, iaitu IPGK Sultan Abdul Halim, juga dikenali sebagai IPSAH. Jadi itu adalah 2 buah IPGK di Kedah. Kemudian kita bergerak pula ke Pulau Pinang ataupun Penang. Jadi di Penang kita ada 2 buah IPGK juga,
iaitu IPGK Pulau Pinang atau juga dikenali sebagai IPGKPP yang terletak di Pulau Pinang. Kemudian dia berada di sebelah pulau sana ya, sebelah pulau tu. Jadi kemudian kita ada IPGK Tuanku Bainun yang terletak di Bukit Mertajam ataupun orang panggil BM. Jadi IPGK ini juga dikenali sebagai IPGKTP. Jadi next kita bergerak kepada negeri Perak. Di Perak kita ada sebuah IPGK iaitu IPGK Ipoh. Terletak di Ipoh lah. Jadi IPGK Ipoh ini juga dikenali sebagai IPGKI. Jadi itulah dia 6 buah IPGK yang terletak di zon utara. Siapa yang dah dapat untuk masuk ke dalam IPGK zon utara ni, nanti cakap utara lah. Lepas tu ni nak bagi tahu siapa yang dapat dekat Penang tu, dapat kat Penang tu, jangan lupa pergi perkenal nasi kandar. Rugi kalau hampa tak rasa nasi kandar Penang. Memang sehingga orang kata apa, memang akan sentiasa ternyanyi-nyanyikan nasi kandar Penang. Gitu. Okay, jangan lupa perkenal nasi kandar. Seterusnya, kita akan bergerak ke zon timur. Baik, zon timur ini melibatkan negeri apa je? Zon timur ni melibatkan 3 buah negeri, iaitu negeri Kelantan, negeri Terengganu dan juga negeri Pahang. 3 buah negeri ya di zon timur. Dan di zon timur ini kita ada 4 buah IPGK. Kita tengok satu-satu. Okey. Di Kelantan, kita ada IPGK Kota Baru. Di Kota Baru Kelantan, juga dikenali sebagai IPGKKB. Kemudian kita ada di Terengganu, kita ada 2 buah IPGK, iaitu IPGK Sultan Mizan di Besut, Terengganu, iaitu juga dikenali sebagai IPGKSM. Kemudian kita ada IPGK Datuk Razali Ismail di Kuala Terengganu yang juga dikenali sebagai IPGKDRI. Itu di Terengganu kita ada 2 buah IPGK. Kemudian di Pahang pula kita ada sebuah IPGK, iaitu yang nama glamournya ialah IPGKTAA. Juga dikenali nama penuhnya ialah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan di Kuala Lipis, Pahang. Lepas ni kecek pantai kecek Pantai Timur lah ya. Kalau orang Ganu ke orang Kelantan saya tak pasti. Dia akan kata demo tak kenal bare. Gitu. Okey. Baik. Seterusnya kita bergerak kepada zon IPGK di zon selatan. Okey. IPGK zon selatan ini kita ada 3 buah negeri, iaitu Negeri Sembilan, Negeri Melaka dan juga Negeri Johor. Jadi kita tengok di Negeri Sembilan kita ada 2 buah IPGK, iaitu IPGK Pendidikan Teknik di Bandar Enstek, juga dikenali sebagai IPGKPT. Kemudian kita ada IPGK Raja Melewar di Seremban, juga dikenali sebagai IPRM. Kemudian kita lihat pula di Melaka, yang ni memang special. IPGK ni memang special. Kat IPGK ni ada pelajar perempuan sahaja. Special kan? Okey, iaitu IPGK Perempuan Melayu. Terletak di Melaka. Juga dikenali sebagai IPGKPM. Kemudian kita ada di Johor. Kita bergerak ke Johor, kita ada IPGK Tun Hussein On di Batu Pahat, Johor, juga dikenali sebagai IPTHO. Kemudian kita bergerak lagi ke Johor lagi, masih lagi di Johor, kita ada IPGK Temenggong Ibrahim di Johor Bahru, juga dikenali sebagai IPGKTI. Itulah dia 5 buah IPG di zon selatan. Bergerak pula kepada IPGK zon tengah. Di zon tengah kita ada negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Di negeri Selangor kita ada sebuah IPGK dan di KL kita ada 3 buah IPGK. Baik, di Selangor kita ada IPGK Pendidikan Islam, juga dikenali sebagai IPGKPI di Bandar Baru Bangi. Di Kuala Lumpur pula kita ada 3 buah IPGK, iaitu IPGK Ilmu Khas, juga dikenali sebagai IPIK di Bandar Tun Abdul Razak Ceras. Yang ini kalau siapa-siapa pernah dengar IPIK TV, under IPGK itulah. Okey, kemudian kita ada IPGK Bahasa Antarabangsa, juga dikenali sebagai IPBA, dan IPGK ini adalah bersebelahan sahaja dengan IPG Kampus Bahasa Melayu, iaitu IB. Iaitu IPG saya lah tu. IB tu. Jadi kedua-dua buah IPG itu terletak di lembah pantai Kuala Lumpur. Jadi itulah dia IPGK di zon tengah. Baiklah, seterusnya kita pergi melancong ke zon Sabah. Di Sabah kita ada 4 buah IPGK, iaitu IPGK Gaya di Kota Kinabalu, yang juga dikenali sebagai IPGK Gaya. Jadi siapa yang dapat kat sini bolehlah selalu bolehlah pergi memanjat Gunung Kinabalu ya. Wah, seronoknya. Terusnya kita ada IPGK Kent di Tuaran, Sabah, juga dikenali sebagai IPGK KT. Kemudian kita ada IPGK Keningau di Keningau, juga dikenali sebagai IPGKK. Dan akhir sekali kita ada IPGK Tawau, yang juga dikenali sebagai IPGKT di Tawau. Jadi itu merupakan 4 buah IPGK di zon Sabah. Kemudian kita bergerak pula kepada zon Sarawak. Di Sarawak kita ada 4 buah IPGK, iaitu IPGK Batu Nintang, iaitu IPGKBL ataupun IPBL, yang ini terletak di Kuching, Sarawak. Kemudian kita ada IPGK Tar, iaitu IPGK Tun Abdul Razak di Kota Samarahan. Kemudian kita ada IPGK Rajang di Bintangor, juga dikenali sebagai IPGKR. Dan akhir sekali kita ada IPGK Sarawak di Miri, juga dikenali sebagai IPGKS. Jadi itulah dia 27 buah IPGK. Kita dapat lihat yang tadi tu 4 yang berada di zon 4 zon yang berada di Semenanjung Malaysia. Kemudian kita ada zon Sabah dan juga zon Sarawak. Dan jadi totalnya adalah 27 buah IPGK di Malaysia. Menarik bukan? Sekarang anda telah mengetahui 27 buah IPGK yang berada semua ni. IPGK ini berada di bawah IPGM, iaitu Institut Pendidikan Guru Malaysia. Itulah dia. Seronok bukan? Nak masuk IPG ni. Mesti kena ada ilmu-ilmu basic sikit kan. Macam ada eagerness, ada pengetahuan sikit gitu. Penempatan pelajar di IPGK ini adalah tertakluk kepada major yang diperoleh masing-masing. Kemudian tertakluk juga kepada kekosongan dan kuota untuk suatu major itu di IPGK yang terlibat lah, yang berkaitan lah. Jadi penempatan oleh pihak IPGM kepada anda, terimalah dengan hati yang terbuka. Saya tahu ada yang daripada Sarawak dapat kat KL, macam kawan saya kan. Kemudian ada yang daripada Perlis dapat kat Kedah. Macam-macam terbang. Tapi percayalah bahawa itu adalah yang terbaik buat anda. Dah nak memegang title ni, nak memegang suatu title, pemegang pahala sepanjang zaman. Jadi untuk mendapatkan konteks itu, maka perlulah keluar daripada zon selesa dan perlulah untuk kita terus menghadapi cabaran dan ujian ini dengan penuh keyakinan. Ya,
IPGK yang ada ni semuanya bagus-bagus dan semuanya memiliki keunikannya yang tersendiri. Jadi selamat belajar dan selamat menjadi seorang bakal guru yang berwibawa yang bakal mendidik anak bangsa kita kelak, insya-Allah. Seperkara lagi, perkara penting, maklumat ini saya ambil daripada portal IPGM yang rasmi. Jadi ini merupakan maklumat yang terkini pada tarikh video ini dimuat naikkan. Jadi mungkin selepas ini akan ada perubahan, saya tak tahu. Jadi boleh terus rujuk kepada portal IPGM itu sendiri ya. Dan portal IPGM itu boleh didapati di description di bawah ini. Maka di situ sahaja perkongsian pada hari ini. Selamat maju jaya dan selamat membuat preparation untuk memasuki IPG. Jumpa lagi semua. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih kerana masih setia dengan YouTube channel Atik. InsyaAllah selepas ini saya akan sharekan lagi perkongsian-perkongsian bermanfaat. Perkongsian pendidikan merentasi sempadan. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Boleh sharekan jika anda rasakan video ini bermanfaat untuk semua. Jadi di situ sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di lain waktunya.